Kita sambung soalan Melaka, soalan nombor 21. Daya paduan. Awak nampak soalan? Nampak. Darjah 15 menunjukkan kaedah menentukan daya paduan dua daya menggunakan segi empat senari. Antara berikut yang manakah menunjukkan daya paduan? Mana satu bahagian daya paduan dia ni? So ini daya kita. O ke A, O ke C. So daya paduan dia yang mana satu? OC. OC. Ini daya kita. O ke A, O ke B. So daya paduan arrow tu AC kan? Yang arrow tu adalah AC. Tapi daya paduan kita AC kalau tak OB. Mana boleh macam tu? Kita pakai selari. Dia kan ingat tak kalau kita ada daya contohnya macam ni. Kalau kita ada daya sengit macam ni. Macam ni kita leraikan. Ini sebagai Fx kita. Ini sebagai Fy kita. Kalau kita leraikan daya. Betul tak? Yeah. Okay. So kalau OC adalah daya ibarat macam kat sini lah. Okay. Jadi jawapan dia ialah OB. Faham ke? OB? Kenapa OB? Okey, kenapa OB? Dia macam ni. Oh, dia tengah-tengah kan? Daya paduan kan mesti tengah-tengah. Kita nak buat segi empat selari, so kita ambil tengah-tengah dia. Mula-mula macam ni kan, masa awak nak buat segi empat. Okay. Mula-mula awak ada daya, contohnya OA. Okey. Lepas tu kata kalau awak ada daya, iaitu OC. Okay. Lepas tu, macam mana awak nak buat? Kan kita buat selari. Kita nak cakap yang ni dengan yang ni, selari. So kita sambungkan yang ni, selari. Jadi daya paduan dia adalah yang tengah ni. Rasanya nak buat selari. Jarang kan buat segi empat selari, selalu pakai segi tiga kan. Okay, that's why jawapan dia ialah OB. Nombor 22. Darjah 16 menunjukkan X dan Y yang dihubungkan oleh seutas tali menggunakan satu takal licin. Okey, apabila sistem dilepaskan, X dan Y memecut. Okey, X dan Y memecut. So Y ni dia bergerak ke bawah dan X ni secara logiknya dia bergerak ke kanan lah. Okey, dengan nilai pecutan dia adalah 4. Dan S negatif 2. Okey. Dia kata satu sistem takal licin. Okay. Selalunya kan lah kalau kita faham takal licin ni dia tak ada geseran kan? Ya. Takal licin. Okay. Jadi geseran dia. Tapi dia tanya daya geseran. Apakah daya geseran di antara permukaan X dan meja? Okey, tanya daya geseran. So maksudnya daya geseran dia ke kiri. Sebab dia menghalang arah gerakan X. Okey, so sebagai kata saya kata jadi letak FR. Okey, now kita buat konsep free body diagram. Kita kira satu-satu bahagian. Nama pun free body diagram fokus kepada body-body yang tertentu. Contohnya awak fokus bahagian ni. Bahagian ni ada daya yang ke bawah yang dikenali sebagai W. W sama dengan mg. So mass dia adalah 3 darab dengan graviti 9.81. So awak akan dapat 3 darab 9.81 dapat 29.43. Okey, 29.43 Newton. Kemudian daya geseran. Okey, kalau kita menggunakan konsep daya, okey, kita faham bahawa daya F sama dengan MA, di mana F ini mestilah net force ataupun daya bersih. So bila kita sentuh daya bersih adalah daya yang ditolakkan semua-semua. So kalau ikutkan, kalau cikgu fokus dekat bahagian ni lah kan, cikgu fokus dekat bahagian ni. Konsep tadi, F sama dengan MA dan F itu daya bersih. Bila kita sebut daya bersih, F itu daya ke sini. Yang menarik dia adalah disebabkan W. Boleh terima tak? Boleh. Okay. So, logiknya W tolak dengan FR. Sama dengan MA.
Okay, sebab daya ke arah kanan, daya ke arah kiri. Tolaklah bertentangan. Sebab apa? Daya yang menarik tali ini adalah disebabkan beban ini. Itu daya juga. Okay, so W awak dapat iaitu 29.43. Tolak dengan FR. Okay, sama dengan GSIM. GSIM kita dia tarik apa? 2 tambah 3. So jadi 5. Darab dengan pecutan yang dibagi tadi 4. Okey, carilah nilai FR. Okay, pindah-pindah lah. Macam mana pun. Cuba cari nilai FR dapat berapa? 9.43. Betul, 9.43. Ini dalam sistem takar. Okey, kena memahami betul lah Newton. Jawapan dia ialah D. Nombor 23. Raja 17 menunjukkan graf pemanjangan spring melawan daya. Titik M adalah had kekenyalan. Okey, had kekenyalan. Apabila daya ditambah kepada spring, bentuk graf yang dihasilkan dalam titik M. Okey, kalau spring melebihi had kenyalan, bentuk graf dia macam mana? Macam S. MS. MS kan? Yes. A lah. Nombor 24. Raja 18 menunjukkan seekor ikan di dalam laut. Hitungkan tekanan yang dikenakan oleh air terhadap ikan. Dia minta tekanan yang dikenakan oleh air. Dia tak minta tekanan keseluruhan. Maksudnya tekanan yang dikenakan oleh air, tekanan adalah rho G H. So isi padu ketumpatan 1000, graviti 9.8. 1 dan kedalaman dia adalah 6. Okey, senanglah soalan ni. Dapat 5.8 lah. 5.89 darab 10 kuasa 4 Pascal. Okay, make sure dalam SI ni. Masih dalam bab tekanan. Raja 19 menunjukkan sebuah barometer merkuri ringkas. Bacaan barometer ialah HCMHG. Okay, ni barometer So maksudnya barometer ni alat apa? Barometer adalah sejenis alat yang mengukur tekanan atmosfera. So maksudnya H ni akan menunjukkan ketinggian dan dia bergantung kepada tekanan atmosfera. Apakah kuantiti fizik yang diukur oleh H? Dia ukur apa? Tekanan atmosfera. Betul. Barometer je yang ukur tekanan ini. Kalau manometer kita boleh ukur tekanan gas. Tekanan dalam sebuah bekas tertutup adalah disebabkan oleh molekul gas yang berlanggar dengan dinding bekas. Betul, itu yang menghasilkan tekanan. Okey, nombor 27. Raja 20 menunjukkan sebiji gelas sebelum dan selepas ketulan ais dimasukkan dalam air. Okey, tengok bila masuk dalam air, kita tengok air pun naik kan? Ya. Okey. Dan ais pun terapung. Antara penyataan yang berikut, yang manakah betul tentang ketulan ais? Ini tentang daya apungan. Konsep daya apungan. Kenapa ais tu terapung? Salah. B jawapan dia. Berat ketulan ais adalah sama dengan salah. Salah dia berat air. Salah baca. So C jawapan dia. Hati-hati sebab daya apungan adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Ini konsep. Dan formula bagi daya apungan FB sama dengan rho GB. Selalunya formula ini tidak diberi. Nasiblah kalau dibaik hati nak bagi. Okey, nombor 28. Raja 21.1 menunjukkan laluan udara yang normal bagi orang yang tidak berdengkur. Laluan nasal dan oral X terbuka. Okey. Raja 21.2 untuk
berdengkur, uvula dan palate. Maaf ya, saya pun tak tahulah term ni. Saya pun tak biologi awak belajar ke? biologi. Awak mungkin belajar biologi Tak kan? pernah dengar orang biologi setakat ni. Oh, dalam biologi tak pernah dengar. Saya pun tak mahir sangatlah term-term ni. Okay. So, mana tadi? Okay. Lembut secara menghalang udara Y meningkatkan aliran udara memasuki ruang yang sempit di dalam tiub berongga menyebabkan pengurangan tekanan. Okey. Rasa-rasa awak lah kan. Kalau bab tekanan dan udara, ini prinsip apa dia sentuh sebenarnya? Tekanan udara yang halaju. Halaju. So, Bernoulli. Yes, ini prinsip Bernoulli. So, kalau kita faham, bila tekanan kita berkurang, maksudnya halaju udara tu bertambah. Itulah yang dia maksudkan. Okey. Apa dia tanya? Fenomena. Oh, yang Y itu ditutup. Okey. X pula terbuka. Yes. Maksudnya orang yang tidak berdengkur, laluan udara dia tak sempit lah kan? Ni nampak tak? Ni kes orang berdengkur. Y dia tertutup. Nampak Y kan lagi besar kan? Jadi fenomena ini dijelaskan dengan prinsip Bernoulli. Yes, prinsip Bernoulli. Nasib baik dia tanya macam ni pun soalan senang. Boil game besar kan? Kalau tanya pelik-pelik kan, dia tanya apa tadi? Uvula dan palate. Okey. Mungkinlah awak belajar. Nesta dengan oral tu kenal tapi uvula palate tu. Hai Legun. Okey. Mungkin ada yang belajar bio PI kot. Masuk metrik. Amin. Okay. 1 liter elektrik dihidupkan selama 1 jam. Maksudnya kuantiti charge yang mengalir dalam liter jika arus ialah 7 ampere. So dia nak cari kuantiti charge Q sama dengan IT. 7 darab dengan masa mesti dalam saat. 60 saat. Darab 60. Okey. Ya, nak 3,100. Jadi 25,200. betul, unit dia coulomb. Kita mencari charge. Okey, nombor 30. Rajah 22.1 menunjukkan seutas dawai 1 meter dan mempunyai 2 ohm. Apabila disambungkan kepada sel kering, arus melalui dawai ialah 3 ampere. Okey. Ini masa tu. Okey, rajah 22.2 menunjukkan seutas dawai 2 meter. Okey, dia lagi panjang, disambungkan ke dalam liter. Tentukan nilai rintangan dan arus bagi liter. Rintangan dan arus bagi liter rajah 22.2. Okey, kalau kita tengok rajah yang pertama. Kita tahu arus, kita tahu panjang dia. Dan kita tahu rintangan, dia cakap tadi rintangan dia pakai 2 ohm. Maksudnya kalau pakai hukum Ohm's law, V sama dengan IR, kita boleh cari. Yes. So 3/2 6. 3/2 adalah 6 volt voltan. So ini adalah 6. 6 voltan. 6 volt. Okey. Formula dia yang kerintangan kan juga. Ya, nak pakai formula kerintangan. Tapi tak ada pun dia bagi kan formula kerintangan kan. Kerintangan adalah rho L over A. Takkan nak guna yang ni kan. So at least kita boleh menisbahkan dia. Kalau dia bagi ke A tu 2? A tak bagi. Soalan ni yang 2 tu ohm, itu nilai rintangan. Okey. Kita boleh dapat satu idea macam ni. Panjang dawai mempengaruhi rintangan tak? Ya. Betul. Semakin bertambah panjang dawai, semakin bertambah nilai rintangan. Kalaulah panjang dawai awak double, logik tak rintangan awak double? Oh, dawai yang sama. boleh. 6/2.
So kita faham ini adalah 4 ohm. So kita tahu bahawa rintangan dalam rajah dia adalah 4 ohm. Arus dia pula adalah V sama dengan IR. V6 I kita nak cari rintangan dia 4. Pakai formula balik. Dapat 1.5. Ini adalah I. Okey. Ini macam kita menggunakan konsep penisbah lah.